Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhan kembali memberi kesempatan kepada kita menyatukan hati untuk menyembah-Nya. Mari kita mengambil waktu saat teduh. Jemaat kami persilakan bangkit berdiri. Tuhan memanggil kita di dalam Mazmur 100 ayat yang keempat. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam perataraannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Kita datang ke hadapan Tuhan dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap memelihara segenap ciptaannya dengan kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera, anugerah, dan kasih dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Kita datang ke hadapan Tuhan. Kita mau bersama-sama meninggikan Dia, memuliakan namanya. Kita mau menunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Tetapi kita juga menyadari seringkali kita tidak menunjukkan hal itu. Mari pada saat ini kita datang ke hadapan Tuhan. Kita menyatakan kita mau bersatu hati untuk memuji dan menyembah Dia. Satukan hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling
keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan, Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman. Saling mengasihi di antara kami. Keluarga kerajaan Allah. keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Mari kita bersatu hati menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kembali kami boleh bersatu hati menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Akan apa yang akan kami kerjakan. Engkau Allah kami. Engkau yang mengarahkan kami untuk menyembah-Mu. Engkau juga yang menolong kami. Sehingga segenap keberadaan kami hanya untuk-Mu Tuhan. Baik di dalam doa, baik di dalam puji-pujian kami, maupun ketika kami membawa persembahan kami. Kami mohon Engkau yang mengarahkan kami, menyapa kami dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga ibadah kami boleh berkenan kepadamu, memuliakan nama-Mu, dan menjadi saksi bagi orang-orang yang belum mengenal-Mu. Kami memohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Di dalam menjalani kehidupan kita sebagai manusia, kita tentu berelasi dengan orang-orang di sekeliling kita. Kita juga menyadari di dalam relasi kadangkala terjadi hal-hal yang bisa membuat orang sakit hati, kecewa. Baik melalui apa yang kita katakan atau melalui tingkah yang kita lakukan. Saat ini mari kita boleh memeriksa diri kita, mengambil waktu untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena, dan aku tolak orang berdosa, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Mari kita gunakan waktu ini untuk boleh melihat apa yang sudah kita lakukan di dalam hidup kita. Mari kita menyadari ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita mohon Allah, Roh Kudus untuk menyingkapkan kepada kita. Dan ketika Allah nyatakan, akuilah dosamu di hadapan Tuhan. Mintalah pengampunan dari Allah. Berdoalah secara pribadi di hadapannya.
Bapa, Allah kami, kepadamulah kami bersalah dan berdosa. Kami lalai, kami tidak mematuhi apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami tidak membangun hubungan yang baik, yang serius dengan Engkau. Dan akibatnya kami selalu menyakiti hati sesama kami. Tuhan, Engkau yang melihat setiap kami. Dan biarlah kami boleh datang ke hadapan-Mu, menyadari kelemahan kami, membawa dan mengakui dosa dan kesalahan kami. Dan yakinkan kami, apabila kami sungguh-sungguh bertobat, maka Engkau akan mengampuni kami. Engkau akan menyucikan kami. Tuhan, kami lemah. Kami hanya mengharapkan belas kasih-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah. Berikan daku kasih-Mu mesra. Amin. Janji Tuhan di dalam Roma 5 ayat yang pertama mengatakan, sebab itu kita yang dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita didamaikan dengan Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus. Karena itu kita berani datang ke hadapannya. Tetapi Tuhan juga ingin kita melakukan kehendak-Nya. Mari kita nyatakan bersama-sama komitmen kita dengan membaca petunjuk hidup baru yang diambil dari Matius pasal 5 ayat 9. Kita baca bersama-sama. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, mari kita lakukan apa yang harus kita kerjakan, yaitu membawa damai bagi dunia ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita mau menyatakan iman kita. Saya undang kita boleh bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama menyatakan dengan membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saat ini mari kita menyiapkan hati kita. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hasan Sutanto dan yang akan diterjemahkan oleh Ibu Esther Sutanto. Mari kita nyatakan, kita mohon kepada Tuhan untuk kita menjadi satu. Jadikan kami satu.
kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Saudaraku sekalian, sebelum kita bersama merenungkan sebagian firman Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹，在我们还没有一同来思想神的话语之前， mari kita tundukkan kepala dan bersatu dalam Tuhan. 请我们一同低头，我们祷告。 Tuhan, sekali lagi kami datang memohon pertolongan dari Tuhan, 神让我们再次来到你面前，恳求你的帮助， agar kami yang penuh dengan cacat celah ini sekali lagi disuci, ditolong oleh Tuhan yang Maha Kuasa. 让我们这一群充满瑕疵的人再次蒙神你的帮助，蒙神的洁净。 Bukakanlah hati kami masing-masing, 恳求你打开我们每一个人的心， agar firman Tuhan boleh sungguh jatuh ke dalam ladang, ke sawah yang baik. 让神你的道正是可以落在肥沃的田地里面。 Dengarkanlah doa kami Tuhan. 神啊，求你听我们的祷告。 Demi Yesus Kristus kami berdoa. 我们祷告奉耶稣基督的名求， Amin. 阿门。
Hari ini kita akan bersama membaca dari Injil Matius pasal ke-5. 我们今天早上一同思想的题目是取自马太福音第5章， Dengan sebuah judul, berbahagialah orang yang membawa damai. 就是说使人和睦的人有福了。 Kita akan bacakan dari Injil Matius pasal 5 dalam bahasa Indonesia 2 versi, kemudian dalam bahasa Tionghoa 2 versi. 那么我们要用印尼语来念这一节的经文，用2个不同的译本念。同样的，在中文的圣经也是用2种不同的译本来念。 Injil Matius pasal 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ini versi terjemahan baru. Atau versi PBIK Indonesia. Yang diberkatilah orang-orang yang mendamaikan, karena mereka akan dipanggil anak-anak Allah. 马太福音第5章第9节和合本是这样翻译：世人和睦的人有福了，因为他们被称为神的儿子。那么西汉注释译本的翻译是：有福了那些世人和睦的人，因为他们必被称为上帝的儿子。 Sekian dulu pembacaan yang kita kutip dari 2 versi. 那么我们读经到此，这是从2种不同的译本里面我们念这一节经文。 Saudaraku sekalian, Injil Matius pasal 5 itu mencatat sebagian dari khotbah Tuhan Yesus. 亲爱的弟兄姐妹，马太福音第5章里面记载一些主耶稣在登山宝训里面所说 Khotbah 的。 Tuhan Yesus yang disampaikan di atas bukit ini 那么主耶稣在山上所讲的这个宝贵的讲道， tercatat di dalam Injil Matius 5, 6, dan 7. 都记载在马太福音第5章、第6章跟第7章， Khususnya di pasal yang kelima, 特别是在第5章， kita berulang kali bertemu dengan kata diberkatilah. 那么我们重复的一件这个字，就是说有福了，有福了，有福了。 Kata ini sampai tercatat 9 kali. 那么这个字已经记载了9次。 Saya mohon kepada saudara nanti Anda baca juga semua ayat ini. 我盼望我们弟兄姐妹，等会你可以念这每一节的这个经文。 Saya yakin semua orang mau jadi orang yang diberkati, orang yang punya hoki. 我相信我们每个人都盼望成为一个蒙福的人，有福气的人。 Kalau saudara mau menjadi orang yang diberkati, banyak hoki, nah tolong baca berulang-ulang kali. 若是你盼望自己成为一个蒙神祝福的人，那盼望你可以好好的念这几节经文。 Anda jangan baca ayat 9 saja. 你不要单单念第9节， Anda baca seluruh dari pasal yang kelima, bahkan 6, bahkan 7. 你不但要念第5章，马太福音第5章，要念第6章跟第7章。 Kenapa harus baca 5, 6, 7? 为什么你必须要念第5章、第6章、第7章呢？ Karena ketiga pasal ini merupakan sebuah kesatuan. 因为这3章的经文呢，这3章的这个记载的都是同意的。 Itu berarti ayat-ayat ini berkaitan satu dengan yang lain. 那就是说，他们的经文境界跟在另外一章的经文境界都有相互连贯的。 Ayat yang ini Anda mau pahami, ayat sebelumnya Anda harus baca. 你不但要明白这些经文在之前跟之后的经文，你也需要念。 Ayat 9 Anda ingin memahami, tolong juga baca ayat-ayat setelahnya. 那你若是念第9节，你想要明白，你也要念之后的经文。 Tapi saudara, kalau Anda sungguh-sungguh ingin memahami, 但是如果我们真的盼望我们可以明白， kalau Anda sungguh-sungguh ingin menghayatinya, 你真的想可以帮我们好去思想这个经文， Anda harus sadar, Anda harus yakin bahwa kita ini adalah anggota kerajaan surga. 那么我们就要很清楚的明白，我们都是上帝天国的子民。 Itu berarti mental dan pikiran kita itu adalah mental pikiran warga kerajaan 那 surga. 就是说，我们的性质、我们的思想，只是要像天国的子民的那个思想。 Pembaca
Injil Matius yang pertama atau pendengar khotbah pada zaman itu belum tentu mereka mengerti. 那么读这个马太福音的人呢，他们不一定明白这个事。 Tak kala mental seseorang berubah, 当一个人的心智改了， tak kala konsep nilai seseorang 当他 berubah, 的价值观改了以后， dengan demikian dia akan sadar, dia akan tahu sebetulnya ada ajaran-ajaran penting yang terdapat di dalam ayat-ayat ini. 那么他就很清楚会明白，在这里面，在这些经文里面有非常重要的教训。 Contohnya pasal 5 ayat 21. 比如说，在第5章第21节， Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa membunuh harus dihukum. 第21节说：“你们听见有吩咐古人的话说，不可杀人，又说凡杀人的难免受审判。” Mayoritas negara di atas bumi ini juga perintah jangan hukum. 在这个世上，差不多每个国家它有一个条规，就是说不要杀人。 Pada dasarnya masyarakat itu melarang orang membunuh. 在一般社会上都禁止不愿意我们杀人， Tapi bacalah ayat berikutnya. 但是我们在念接下去的经 Tetapi aku 节。 berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. 第22节说：“只是我告诉你们，方向弟兄动怒的，难免受审判；方骂弟兄是拉家的，难免公会的审断；方骂弟兄是魔力的，难免地狱的火。” Saya mau permisi tanya, negara mana yang ada pelaturan tidak boleh marah? 那么，请问有哪一个国家有这样的条规，不可以生气？ Pelaturan hukum di dunia ini nggak bisa kontrol, misalnya motivasi yang di dalam. 那么，在世界上的这个条规里面，没有一样是可以管制我们里面的这个情绪。 Betapa seringnya di dalam kehidupan kita, saya melotot kamu, Anda juga melotot kepada 在一 saya. 般我们都看见社会上呢，当我用眼睛瞪着你，你一定回报瞪着我。 Betapa sering kalau kita mengemudi, kita jengkel, mulutnya itu ngomel-ngomel. Nanti dulu, hukum mana yang melarang ngomel-ngomel? 那么，当我们开车的时候，有时候我们很生气，因为交通不顺利的时候，我们就在那一直埋怨。有哪一个条规，国家的条规说不可以埋怨呢？ Itu sebabnya saudaraku harus punya mental yang baru. 所以我们一定要有新的这个性质。 Dengan mental yang baru inilah, baru mungkinlah kita menjadi orang yang diberkati. 那么，当我们有了新的性质以后，我们才成为一个可以蒙福的人。 Saya mau baca ulang versi yang tadi saya sudah kutip. 我也重读我刚才所念的这个经 Mulai 文。 dari bahasa Indonesia. 从印尼文的翻译再念。 Injil Matius pasal 5 dikatakan berbahagialah. Lalu yang versi PBIK Indonesia, yang diberkatilah. 那么在中文里面说，世人有福了，但是在西汉注释译本就说有福了是放在前面。 Saya jelaskan yang bahasa Tionghoa dulu. 我来解释这中文的译本。 Versi bahasa Tionghoa yang satu dari versi Union itu meletakkan kata yang diberkati di belakang klausa itu, tetapi yang di dalam versi bahasa PBIK itu diletakkan pada awal. Nah, di mana diletakkan di awal itu berarti sebuah penekanan. 那么当把这个字放在前面的时候，就说那个是一个强调。 Yang ditekankan oleh Tuhan Yesus 主耶稣所强调的呢， adalah yang diberkati. 那就是说有福了， Bukan sekali, 9 kali. 不是一次，但是讲了9次。 Yang diberkati itu selalu disebut di depan, ditegas dan ditekan oleh Tuhan Yesus. 那么主耶稣重复的说有福了，都是把这个有福了强调，把它放在这一节的前面。 Versi Indonesia sudah benar taruh di depan. 那么在印尼文的译本已经对了，它放在前面有 Itu 福了， cocok dengan kebiasaan bahasa Indonesia. 这是适合我们印尼语一般的说话。 Tapi masalahnya itu bukan berbahagialah. 但是问题是不是说蒙祝福？
Orang yang berbahagia, 快乐的人一个快乐的人。 orang yang 幸福, yang 快乐 itu senyum-senyum, tapi belum tentu diberkati. 那么一个快乐的人、幸福人不一定他是一个蒙祝福的人。 Yang dibicarakan adalah yang diberkati. 那么在这里所说的就是有福了蒙祝 9 福。 kali dikatakan yang diberkati. 他重复9次想到说蒙祝福的人。 Dan ke-9 ini mengait saudaraku sekalian supaya kita menjadi orang yang sungguh diberkati. 那么这几节经文呢，都是有互相连贯的，让我们真的成为一个被神祝福的 Bukan 人， sekedar hatinya happy, bahagia, bukan. 不是单单说啊你的心情非常好，你快乐，不是。 Nanti saya mau jelaskan apa itu yang diberkati 啊，我 saudara. 接下去要解释什么叫做蒙祝福呢？ Paling sedikit ada satu, orang yang diberkati adalah orang menjadi berkat bagi orang lain. 那么蒙祝福就是这个人也成为别人的祝福。 Seorang yang tidak menjadi berkat bagi orang lain bukan orang yang benar-benar 一 diberkati. 个不能叫别人蒙受祝福的人，他不是真的是被神祝福的人。 Itu sebabnya berkat tidak sama dengan anugerah. 所以呢，祝福跟这个恩典是不一样的。 Di dunia ini banyak orang dapat anugerah yang banyak, saudara. 在世界上，我们看见一些人蒙受很大的恩典， Hartanya jubel, 他的 saudara. 财富非常的多。 Apa itu 1 juta? 1 juta US pun bukan 那 apa-apa. 么100万印尼盾算不了什么，100万的美金还算不了什么。 Anda punya, saya nggak punya. 你有这些钱吗？我没 Tapi 有。 di Indonesia, di Singapura, atau di Hong Kong, atau di Amerika, banyak orang yang punya 但是 juta-juta. 在新加坡、在香港、在美国，很多人有这么多的钱， Dia punya juta, tidak ada hubungan sama saya. 他有几百万的钱跟我没有关系。 Mungkin anaknya dapat, saya tidak ada urusan. 可能他的孩子蒙受这个钱财，但 Tapi 是我没有。 diberkati lain. 但是有福了蒙祝福的人， Orang 是 yang 不一样。 diberkati belum tentu dia menjadi kaya. 一个蒙神祝福的人不一定他成为有钱的人。 Orang yang diberkati itu menyentuh dimensi yang lebih dalam di dalam kehidupan 一 ini. 个蒙神祝福的人是这是影响他里面的自我。 Orang yang kaya belum tentu ramah. 一个有钱人不一定他是一个温柔的人， Tapi seorang yang disentuh kasih Tuhan, dia pasti ramah. 但是一个人他的心蒙神的爱所触摸了，他一定成为一个祝福。 Seorang yang kaya mungkin merusak wajah orang lain. 一个有钱的人可能他会破坏别人的家 Seorang 庭， yang kaya mungkin saja menginjak dan menghina orang 一个 lain. 有钱人可能他轻看别人，他就是在那里轻视别人。 Tapi seorang yang diberkati, yang hatinya diubah oleh Tuhan, orang demikian pasti menjadi berkat bagi orang 一 lain. 个被神祝福的人，他生命已经改变了，他一定就可以成为一个给人带来祝福的人。 Berkat yang disebutkan di sini jelas bersifat lebih permanen. 那么在这里所提到的福气呢，是更长久的。 Yang membuat orang ini diubah karena dia adalah warga negara kerajaan surga. 那么这个人蒙神自己的改变，他为什么改变？因为他知道他是天国的子民。 Salah satunya apa, saudaraku? 其中一样是什么呢？ Salah satunya adalah yang mendamaikan. 那其中一样就是说世人和睦。 Boleh diterjemah pembawa damai, nggak salah. 我们可以这样翻译，带给别人和睦。可以 Kalau 没有错 mendamaikan, lalu mendamaikan siapa? 那世人和睦，叫什么人和睦呢？ Dengernya ayam sama bebek itu nggak cocok, betul? 听说鸡跟鸭是不能相处在一起的。 Yang jelas kucing sama anjing itu suka bertengkar kan? 我们也知道，猫跟狗也常常的争吵。 Tugas saya dan tugas Anda bukan mendamaikan ayam sama bebek. 那 Bukan. 你跟我们的任务什么？不是让这个鸡跟鸭能够和平相处。 Kita 不是 juga bukan mau mendamaikan, maaf, misalnya kucing atau anjing. Enggak, 我 saudara. 们也没有这个任务，让这个猫跟狗能够很好的相处。不， Mendamaikan siapa? 我们要让谁能够和睦相处呢？ Mendamaikan orang yang di sekitar kita. 那就是在我们周围的人。 Ayo, siapa yang paling kompak di dunia ini? 请问，在这个世界上，谁是最团结的呢？
Saudara bilang orang Yahudi paling kompak, 我们说哦，这个犹太人是最团结的， IQ-nya tinggi. 因为他们的智力很高。 Percayalah saya saudaraku, orang yang IQ tinggi itu paling susah diatur. 你相信我，把那些智商很高的人最难去把它处理出来，处理他们。 Di dalam sejarah orang Yahudi, mereka nggak kompak. 在犹太人的历史里面，我们看见他们不能很好的相处。 Siapa bilang orang Yahudi kompak? Enggak. 有谁说犹太人非常的团结呢？ Itu sebabnya saudaraku, Tuhan Yesus berkata, orang yang mendamaikan saudara. 所以主耶稣说，是人和睦的人。 Kenapa harus mendamaikan? 为什么我们要和睦呢？ Persyaratannya apa sih kita Nama- mendamaikan? 我们的条件是什么，让我们可以和睦呢？ Seorang yang mau mendamaikan orang lain, paling sedikit dia itu mengenal Allah. Dan dia itu jadi orang yang berdamai dengan Allah. 一个要让人和睦相处的人，他最少他已经跟神已经和好。 Saya kalau menerjemahkan Irene itu adalah damai, itu punya arti yang banyak. 当我在翻译 “irene” 这个字、这个名字的时候，但是 “irene” 是什么呢？就是叫人和睦的，那它有很多的意思。 Itu sebetulnya dalam bahasa Tionghoa sepertinya lebih banyak cocok kata yang cocok. 那么在中文里面呢，这个字呢还有比较多相同的地方。 Bahasa Indonesia damai sejahtera. 在印尼文呢，damai 就是 damai sejahtera， Tetapi kalau bahasa Tionghoa he 但是在中文里面和 itu bisa 和宁、和睦、和好、和平。和nya banyak saudara. 那么在中文呢，这个和呢可以有很多很多的意思。 Di masa pandemik gini, waktu baru mulai, 当这个疫情刚刚开始的时候， katanya penduduk dunia bakal tambah. 据说这个世界的人口会增加， Tapi setelah 1 tahun turun loh penduduknya. 但是1年之后，什么事情发生？世界的人口反而减少了。 Kenapa? 为什 Turun. 么？为什么减少呢？ Suami istri itu terus bertengkar, 因 saudara. 为夫妻之间，太太跟丈夫一直在那里争吵。 Yang turun bukan satu negara, 人口的减少不是单单一个国家， secara global. 总的来 Oh 说， ya, ada yang bilang karena takut. 有的人说 Betul. 呀，因为心中很害怕， Ada- 所以人数减少。 Ada yang bilang susah cari uang, stres. Ya, itu juga alasan 有 yang 的人说，因 baik. 为找钱不容易，所以我们人口就少，我们大家都心里非常的压力。 Tapi saudara, sekarang keluarga lebih banyak sering bertengkar atau lebih berdamai di masa pandemi? 在这个疫情期间呢，请问这个家庭是不是更和睦，还是更多的争吵呢？ Hati kita itu gak tentram, 因为 saudaraku. 我们的心没有安宁， Kita ini jadi orang yang cepat marah. 我们很容易就发脾气， Kita ini lebih cepat emosional. 我们很容易的感情冲 Kita 动， rasa nggak aman. 我觉得没有安全感。 Kita ini suka cepat, lalu nadanya tinggi, bahasanya kasar. 我们要快很急，所以我们的声调就很高，我们讲出来话非常的粗俗。 Apalagi 更何况呢？ apalagi apa? 更何况什么？ Saudara terlalu suka baca WA, 你太 WhatsApp, 多， ya itu 你 masalah. 太多看你的微信、手机微信 Saya memang ketinggalan zaman. 啊！我是落伍的， Saudara majulah, 没有 saya 跟从时 ketinggalan 代 zaman. 呀！你们都很进步，我是不能跟从时代的进步， Saya saking ketinggalan zaman, saya tidak terlalu sering lihat WA. 因为我是在跟不上时代，所以我很少去看这个手机的微信。 Tapi setiap pagi saya lihat 4 berita. 但是每天早上我看4个新闻， Saya lihat 3 berita dari luar negeri, 1 di Indonesia. 我看3个新闻是外国的新闻，一个新闻是印尼的新闻。 Setiap minggu saya baca 3 majalah. 我每个星期看3本的杂志， 1 bahasa Tionghoa dari Hong Kong, 一个是香港的这个中文杂志， 1 ekonomis dari London, 一个是经济的杂志，那是从伦敦的， 1 Tempo. 一个是 Tempo Dari 时代 Indonesia 杂志，就是印尼的。 Kalau WhatsApp, 那个微信怎么样？ silakan, saya tidak begitu suka. 对不起，我不太喜欢看。 Kenapa tidak suka? 为什么呢？ Saya takut dikibuli. 我最怕我被人欺骗了。
Film yang 3 tahun lalu dia bilang barusan terjadi. 3年前发生的事情，他就告诉你现在刚刚发生哦。 Lalu ini bunuh itu, ini pukul ini, itu maki itu. 我这个打别人，那个杀人，这么多的乱糟糟的事。 Loh kenapa di dalam hidup saya mau masukkan semua barang yang kayak begini? 为什么让我的这个生命里面要把这些按照这个乱糟糟的东西放在 Bukankah 里面 tugas 呢？ kita itu mendamaikan? 我们的任务是什么？带着和平， Mendamaikan orang lain, bukan menambah situasi jadi keruh dan mulut kita itu maaf, jangan suka gosip. 我们的任务是什么？把和平和睦带给别人，我们的口就不要太多讲闲话，多言多语。 Janganlah selalu kita tambah sedikit itu, tambah sedikit di sana. 那么在微信里面不要添加这么多的话。 Dengan demikian saudaraku 那么 sekalian, 如果这样子的话，弟 nah 兄姐妹， berkatnya adalah 我们的福气是什么呢？ kita akan dipanggil sebagai anak-anak Allah. 那么我们就被称为神的儿子， Waduh, itu kehormatan yang luar biasa, saudaraku. 这是一个非常尊贵的这个尊称。 Walaupun itu sedikit memberatkan, saudara, karena saya harus bertanya terus. Saya ini mirip dengan Bapak saya di surga tidak? 虽然这个对我来说这个任务很重，因为我一定要问我是不是像我天上的阿爸父呢？ Ini berkat yang besar 这 sekali. 是一个何等大的祝福！ Saya ini siapa? 我是谁呢？ Saya ini siapa? Kok bisa disebut dipanggil sebagai anak-anak Allah? 我是谁呢？现在被称为神的儿子。 Padahal saudaraku sekalian, setiap tahun kita merayakan hari Natal. 其实呢，弟兄姐妹，我们每一年都在庆祝圣诞。 Bukankah kita sering membaca kitab Yesaya pasal 9? 我们不是常常在念以赛亚书第9章吗？ Bahasa Indonesia ayat 5, bahasa Tionghoa ayat 6 yang bunyinya begini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang penasihat Allah, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. 在以赛亚书第9章，中文是第6节，因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权被担在他的肩头上，他名称为奇妙策士、全能的神、永在的父、和平的君。 Saudaraku sekalian, orang Yahudi selalu bangga. 亲爱的弟兄姐妹，犹太人常常觉得很自豪， Bangga apa? 他自豪什么事呢？ Mereka itu begitu lahir udah umat pilihan Allah. 因为 Betul? 他们觉得说，我一出生就是神的选民。 Tapi nanti dulu saudara. 但是，请你稍等一下， Orang yang membanggakan diri umat pilihan Allah. 一个感觉很自豪，认为自己是神的选民。 Orang yang mendengar khotbah Tuhan Yesus itu Ya, kan tinggal- kebanyakan orang Yahudi. 那听主耶稣的教导的多数就是犹太人。 Injil Matius juga dituliskan kepada orang Kristen Yahudi. 那么这个马太福音也是写给犹太的基督徒。 Tapi nanti dulu kalau kita mengatakan mereka itu umat pilihan Allah, 但是，请稍等一下，如果我们说他们是神的选民， apakah kehidupan mereka itu sesuai dengan kehendak Tuhan? 那么请问他们的生活是不是相符神的心意？ Ada niat yang mencintai damai. 有一个科目和睦的心呢？ Ada kesungguhan mau mewujudkan damai di atas dunia ini. 有一个科目追求要在世界上展现这个和睦、和谐的心。 Tidak mudah teman untuk melakukan itu. 弟兄姐妹，要这么做实在不简单。 Itu sebabnya kita sebagai orang Kristen harus bertanya kepada diri kita, apakah kita mengikuti jejak Tuhan Yesus? 那我们作为基督徒，让我们问问自己：我有没有跟从耶稣基督的脚踪呢？ Apakah kita berupaya mendamaikan apa yang menjadi tegang, apa yang tegang di sekitar kita ini? 我们有没有想办法，让我们周围那紧张的气氛可以变成平息和谐呢？
Apakah kita hidup di atas dunia ini benar sesuai dengan misi Tuhan Yesus membawa damai kepada dunia yang tidak damai dan tidak tentram? 我们就活在世上的人，是不是我们参照耶稣的这个宣教思想心意，就是把这个和睦和谐带到这个世界上呢？ Di sekitar kita banyak perselisihan. 在我们周围有许多的争执， Di sekitar kita banyak terjadi pertentangan. 在我们周围产生非常多的这个紧张 Di 争执。 sekitar kita hidup orang-orang yang di dalam ketegangan emosional yang gampang tersinggung. 我们周围存着许多很容易感情冲动，常常很剧烈的在那里发怒，没有和睦的气氛。 Tapi seperti tadi yang saya katakan, 但是就好像我刚才所说的， bukti dari sebuah berkat yang kekal, 那么这个一个永恒的祝福的这个证实凭据， tanda Anda adalah seorang yang diberkati 证明你是一个蒙神祝福的人， adalah Anda menjadi berkat bagi orang lain. 那就是说你跟我成为别人的祝福。 Itu sebabnya di Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16所以呢，在马太福音第5章第13节到16节， bicara mengenai garam, bicara mengenai terang. 那里谈到盐跟光。 Ayat 16. 第16节， Ayat 16 mengatakan demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. 你们的光也当照样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。 Apa itu berkat? 什么是祝福呢？ Berkat adalah tak kala Anda boleh jadi garam. 当你跟我能够成为盐， Apa itu artinya orang diberkati? 什么叫做一个蒙神祝福的人？ Tak kala Anda dan saya di dalam hidup kita 当你跟我在生活里面， ya belajar sedikit mengalah lah, 我们学习怎么样谦卑愿意服输， menjadi pelita yang memberikan cahaya, 成为光，把光带到世上， menjadi terang yang membawakan hangat, 让这个光把带给世界温暖， menjadi sinar yang boleh mencahai perjalanan mereka yang di dalam kegelapan. 让我们的光可以带给走在黑暗中的人。 Doa saya adalah hati kita semua ada damai. 我的祷告是，但愿我们每个人心中都有和平，都有平安。 Doa saya adalah kita semua menjadi orang yang mendamaikan. 我的祷告是，但愿你跟我们每一个人成为一个带着和平到这个世界的人。 Doa saya 我的祷告 adalah hidup Anda, hidup saya seperti garam, seperti terang di dalam dunia. 我的祷告是，但愿你和我们的生活当中、生命里面，好像世上的光、世上的盐一样。 Mari kita 我 berdoa. 们低头，我们祷告。 Tuhan, kepada Engkau saja kami mengucapkan terima 亲 kasih. 爱的主，我们向你献上感谢， Sebab kami yang begitu jelek, kami yang begitu buruk dan jahat telah dipilih oleh Engkau menjadi anak-anak-Mu. 我们这一群败坏的人，已经蒙神你拣选，成为神你的儿女。 Itu sebabnya Tuhan ajarlah kami melihat segala sesuatu dari sudut kerajaan surga. 求你帮助我们从天国的角度来看一切， Agar kami memperoleh sesuatu yang berharga kekal, bernilai kekal, yang mempunyai pengaruh kekal. 让我们可以得出那永恒价值的事，那个有永恒的这个价值的东西。 Ubahlah hati dan mental 你 kami. 改变我们的思想，改变我们的性质， Ubahlah konsep nilai kami 求你 Tuhan. 改变我们的价值观， Agar kami kemana saja pergi, 让我们无论到何处， orang yang di sekitar kami merasakan kedamaian yang sempurna. 让我们周围的人可以真正的感受到那真正的和睦，真正的和谐， Menikmati perdamaian yang harmonis. 可以享受那真的和谐的气氛。 Rasa damai yang boleh mententeramkan hati orang. 那和平和睦的气氛，让人的心得到安宁。 Ya Bapa di surga, 我们在天上的父阿爸， kasihanlah hamba-Mu. 求你怜悯你的仆人。 Ya Bapa di surga, 我们在天上的父阿爸， kasihanlah
kami semua, 求你怜悯我们每一位， kasihanlah kami semua. 求你可怜我们每一位， Karena kami membutuhkan perdamaian ini. 因为我们需要这个和平。 Dan tolonglah kami Tuhan 求你帮助我们， menjadi pendawa damai di dunia ini. 让我们可以成为使人和睦的人。 Sucikan kami 求 Tuhan. 你接近我们， Dengarkanlah doa kami. 求你听我们的祷告。 Demi Yesus Kristus kami berdoa. 我们祷告奉耶稣基督的名求， Amin. 阿门。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Saat ini, mari kita mau menyatakan komitmen kita, melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Kita juga mau membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Persembahan kita boleh disalurkan dengan transfer melalui rekening gereja yang tertera, atau kita boleh mengumpulkannya di rumah lalu membawanya datang ke rumah Tuhan. Mari kita nyatakan respon kita dengan pujian, "Oh betapa indahnya." Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Baurapan di kepala haru, yang kejanggutan jubahnya turun, seperti embun dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Laki-laki yang menyanyikannya. Indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Wanita. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Sama-sama kita menyatakannya. Baurapan di kepala haru, yang kejanggutan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Mari kita berdoa, kita membawa persembahan kita dan menaikkan doa syafaat. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk anugerah dan berkat-Mu bagi kami. Saat ini kami membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Kami menyadari bahwa semua yang kami miliki adalah berasal dari Engkau. Dan apa yang kami bawa itu hanya sebagian yang menyatakan syukur kami kepadamu. Tuhan, tolong kami, biar apa yang kami bawa
itu boleh mewakili syukur kami. Dan Engkau yang terus mengarahkan kami, agar sepanjang hidup kami mempersembahkan diri kami ke hadapan-Mu. Saat ini kami juga mau berdoa. Kami mohon Engkau yang menolong kami di dalam menjalani hari-hari yang Tuhan berikan. Kami berdoa bagi setiap kami Tuhan, ketika kami boleh beribadah dengan cara online, kami boleh tetap menyadari bahwa Engkau memberikan kami kesempatan. Sehingga kami mau menggunakan kesempatan dengan baik. Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang sakit, mereka yang lemah tubuh. Mungkin mereka tidak leluasa untuk mengikuti ibadah. Tuhan kasihani mereka. Kami berdoa bagi mereka yang lanjut usia, yang terbaring. Tuhan jaga iman mereka, agar mereka boleh tetap berfokus kepada Allah di dalam apa yang mereka rasakan. Bapa, Engkau yang sadarkan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, anak-anak-Mu. Kami juga berdoa menyerahkan keadaan negara kami ini ke dalam tangan-Mu. Masa pandemi yang belum berakhir dan kami melihat semakin banyak orang yang terinfeksi. Tuhan, Engkau memberi hikmat kepada para pemimpin negara di dalam menangani permasalahan ini. Demikian juga berdoa bagi masyarakat, agar mereka boleh patuh, mereka taat di dalam menjalankan apa yang menjadi anjuran pemerintah. Kami berdoa bagi mereka yang ada di garis depan, mereka yang menjadi tenaga-tenaga kesehatan. Tuhan, mereka itu lelah karena banyak yang harus mereka kerjakan. Kasihani mereka Tuhan. Tidak jarang di antara mereka ada yang terinfeksi juga karena pekerjaan yang mereka lakukan. Tuhan, kasihani keluarga mereka. Kiranya mereka boleh mendapat kekuatan, mendapat penghiburan. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mohon agar masa-masa ini boleh cepat berlalu. Dan Engkau juga menolong kami untuk belajar Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan ketika itu boleh diselesaikan, nama-Mu saja yang ditinggikan, dimuliakan. Tuhan, kami hendak mengakhiri ibadah kami. Biarlah kami boleh menyiapkan hati kami untuk menjalani hidup kami. Dan Engkau yang memimpin kami. Sehingga kami boleh terus menjadi alat-Mu untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Kami mohonkan semuanya ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita akan mengembalikan segala hormat dan kemuliaan kita kepada Allah di tempat yang maha tinggi. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Mari saudaraku sekalian, kita menenangkan hati kita dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Kita bersama menerima berkat Tuhan. Kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih yang tidak pernah berubah dari Allah Bapa kita, persekutuan dan pertolongan yang berasal dari Allah Roh Kudus, menyertai saudaraku sekalian, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Silakan duduk, kebaktian selesai. Salam sejahtera jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur atas pimpinan Tuhan dan perkenanannya sehingga kita boleh bersama-sama beribadah kembali pada pagi hari ini. Secara khusus berterima kasih kepada Bapak Pendeta Hasan Sutanto yang hari ini sudah menguraikan firman Tuhan. Dan juga kepada Evangelis Esther Sutanto yang sudah menerjemahkannya bagi kita semua. Kiranya Tuhan terus menggunakan mereka untuk pelayanan-pelayanannya dan memuliakan namanya. Demikian juga berterima kasih kepada rekan-rekan yang hari ini sudah melayani. Baik itu singer, pemain musik. Demikian juga teman-teman di multimedia dan sound system. Tidak lupa kami berterima kasih kepada segenap jemaat yang sudah mendukung pelayanan di gereja ini, baik dalam dukungan doa, ikut serta dalam pelayanan, maupun mendukung dan memperhatikan melalui dana. Selanjutnya, mari kita perhatikan warta-warta sepanjang minggu ini. Ibadah anak online GKI Immanuel Malang akan diadakan jam 8.30 pagi ini melalui YouTube GKI Immanuel Malang. Komunitas tunas remaja, komunitas bagi mereka yang duduk di kelas 6, 7, dan 8 akan diadakan jam 4 sore ini melalui Zoom meeting gereja. Persekutuan doa pagi akan diadakan jam 5 pagi setiap hari dengan menggunakan Zoom meeting gereja. Jemaat diajak untuk mengikutinya. Pemahaman Alkitab Injil Matius akan diadakan hari Selasa jam 6 sore dan dilanjutkan persekutuan doa jam 7 malam melalui Zoom meeting gereja. Persekutuan Komisi Wanita diadakan hari Jumat jam 6 sore dituntun melalui YouTube GKI Immanuel Malang. Ibadah doa pagi akan diadakan hari Sabtu jam 7 pagi. Doa pagi dilakukan di rumah masing-masing dengan penuntun doa yang dibagikan melalui WA Group GKI Immanuel. Komunitas pemuda remaja diadakan hari Sabtu jam 5 sore dan bagi yang tidak sempat mengikuti, bisa mengikutinya pada hari Minggu jam 5 sore melalui Zoom meeting gereja. Ibadah umum minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Hari Sugianto melalui YouTube GKI Immanuel Malang, mengajak jemaat untuk dapat mengikutinya. Demikianlah warta kita hari ini. Sekian dan terima kasih atas kesabaran dari jemaat sekalian. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita.